Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih rakan saya Fakrul dan Mahira, dan untuk seterusnya Auda. Lintas langsung dari daerah Tutong, kami juga akan memaklumkan antara maklumat yang kita terima dan juga pengisian satu bahan visual yang kami sediakan, ya. Baik, saya kongsikan dulu Auda, projek Fatul Barakah 3.0 sempena kedatangan bulan Ramadan 1443 Hijrah. Dengan ini dibukakan kepada orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan barangan asasi makanan keperluan harian untuk asnaf mu'alaf yang memerlukan, ya. Jadi Auda boleh menghubungi di talian 4222 425 unit dakwah daerah Tutong, dan projek Fatul Barakah ini akan diadakan, ya, selama 2 hari, iaitu pada 5 dan 6 Mac 2022 bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga 4 petang. Baik, untuk seterusnya kita beralih menyaksikan pengisian bahan visual yang kami sediakan untuk pagi ini. Sukarelawan adalah aspek yang tidak asing lagi di negara Brunei Darussalam. Ianya tumbuh bak cendawan selepas hujan setelah kemunculan insiden yang menimpa negara seperti penularan wabak COVID-19, kejadian banjir yang berlaku pada tahun yang lalu dan sebagainya. Seperti yang kita maklum, menjadi seorang sukarelawan merupakan tugas yang amat mulia kerana berkhidmat membantu kerajaan dan bukan kerajaan serta masyarakat sekeliling secara sukarela. Selain itu, ramai di kalangan belia sudah peka akan kepentingan menimba ilmu dan pengalaman melalui penyertaan dalam komuniti, berpersatuan atau kumpulan. Inilah perjuangan seorang belia yang saya temui yang banyak belajar tentang kepentingan belia dalam sesebuah organisasi dan negara. Persatuan atau badan belia yang pernah saya ikuti, di antaranya ialah Majlis Belia Brunei Young Professional Network atau YPN, DBNS sebagai member, Dasar Belia Negara dan Strategik, kemudian Impak Tutong dari Jabatan Belia dan Sukan Tutong, dan Belia Masjid Hasan Bolkiah Pekan Tutong, iaitu Ibadur Rahman. Banyak yang saya dapat pelajari dalam mengikuti perkumpulan belia-belia yang saya telah ikuti sebelum ini. Salah satu daripadanya ialah untuk mengetahui akan komuniti atau sekeliling kita ni lah, orang di sekeliling kita ni, bukannya untuk bersifat bersendirian saja, tapi untuk mengenali orang-orang di sekeliling kita ni dan untuk bekerja sama saja bersama belia-belia yang ada di negara Brunei Darussalam. Perkataan sukarelawan boleh ditafsirkan sebagai seorang individu atau kumpulan yang menjalankan kerja-kerja sukarela yang bertujuan untuk memberi kesenangan dan kemudahan kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan. Memang tidak dinafikan sukarelawan yang bertugas dalam menangani COVID-19 untuk membantu kerajaan dan masyarakat adalah sesuatu yang mencabar. Namun kerana mengerti akan makna sukarelawan, mereka tetap teguh menjalankan tugas yang diamanahkan demi masyarakat. Bagi saya, makna sukarelawan ini ialah untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada yang lain, di mana saya melihat untuk menjadi volunteer ni bukannya untuk menolong orang lain, tapi menolong diri saya lah juga. Salah satu daripadanya, apabila kami melakukan sukarelawan itu, kami itu dapat doa dari orang yang kami tolong atau diri di sanalah. Kadang-kadang kami punya masalah-masalah itu kena lancarkan, apa yang dari macam rezeki itu datang, di mana-mana dipermudahkan. Alhamdulillah, sekarang saya pun masih pulang mengikuti sukarelawan belia
menangani COVID-19 ini. Tapi indalah sebesar task yang para doktor, nurse apa yang di hospital buat. So bagi saya ini ialah salah satu daripada apa yang saya mampu buat dalam saya punya kapasiti lah. Saya percaya yang semua sekali orang di luar sana ada membantu, bahkan kalau sekiranya stay di rumah itu pun kirakan as a part of membantu untuk menangani masalah wabak ini. Sekiranya terfikir untuk indah diikut. Atau ada pernah pasalnya macam satu macam ada kena cakap boleh membahayakan kan, boleh membahayakan keluarga apa. So itu apa yang tani apa yang bagi saya yang saya dapat kawal ialah untuk menjarakkan SOP itulah, SOP and then kalau sekiranya di rumah sampai mandi, bersihkan diri apa. Kalau masa first wave apa indah berjumpa tu sama keluarga macam ikut sukarelawan, lepas tu balik dan apa, tapi macam kurang berjumpa dengan keluarga tu pasalnya indah mau take the risk kan. Tapi alhamdulillah through time ini masa second wave ini kira ini lagi berani sikit pasalnya sudah ambil vaksin and clear lah cuma nak apa prosedurnya cuma tu insyaAllah. Awang Haji Abdul Matin Bolkini lahir pada 22 Julai 1994, merupakan penerima anugerah belia berkhidmat bagi tahun 2020 sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-16. Tanpa diduga, beliau dicalonkan sebagai penerima anugerah hasil khidmat yang disumbangkan kepada masyarakat dan negara melalui sokongan padu dari rakan-rakan seperjuangan. Alhamdulillah, rasa macam dipercaya je, tapi at the same time bersyukurlah. Bersyukur pasalnya ini saya rasa bukan dari saya sendirilah punya effort, tapi dari tim-tim yang pernah bekerja dengan saya dan keluarga saya, parents saya yang mendoakan kejayaan anaknya dan cikgu-cikgu saya dan semualah semua yang pernah terlintas dalam hidup saya. Bagi saya ada related to kenapa tapi bagi saya bukan pelang yang yang the best lah untuk banyak lagi yang the best, tapi alhamdulillah di sana bersyukurlah saja and then kira bagi lagi berkhidmatlah, memotivasikan saya untuk berkhidmat lagi. Tips atau motivasi yang saya dapat bagikanlah kepada para belia di luar sana ialah jangan terlalu hard on yourself. Jangan terlalu buat sedaya mampu yang mungkin dalam kapasiti masing-masing. Walaupun kita ni kadang-kadang ada orang yang tadi inspire, tadi mau jadi semata, tapi boleh jadi satu, tapi be better lah. Jadi orang yang diri tadi tapi lagi baik. So pasalnya semua sekali orang dah sama, semua sekali ada buku sendiri yang dorang tulis. So tulislah buku kamu kalau kamu mau masa kamu tua nanti lihat macam mana. Disarankan juga kepada para belia untuk supaya mengikuti program-program yang ada diadakan dari pihak kerajaan dan juga swasta dan program-program belia yang ada di luar sana supaya kita ni dapat expand diri tanya itulah, bukan saja jadi biasa-biasa tapi luar biasa. Awang Haji Abdul Matin Bolkini banyak belajar tentang memimpin dan dipimpin, mempelajari kemahiran-kemahiran seperti komunikasi, disiplin diri dan sebagainya, baik dalam maupun di luar negara melalui program-program yang dianjurkan. Bukan hanya itu, beliau sekaligus dapat terjun ke bidang keusahawanan dengan menjalankan usaha tambang.pn. Haji Abdul Matin Bolkini tetap akan meneruskan perjuangannya dalam kerja-kerja sukarela, baik dalam misi bantuan dan yang lainnya untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
sebagai generasi pewaris penentu masa hadapan, bukan ganjaran yang difikirkan, tetapi pengajaran dan pengalaman.